Okey, sekarang sudah pukul 8. Jadi kita bermula PTPR Sains kali ke-12 secara dalam Google Meet untuk hari ini. Okey, jadi tahniah kepada kehadiran anda. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada subtopik 5.3 itu 3 keadaan jirim. Okey, hari ini kita akan lihat kepada perubahan keadaan jirim disebab oleh penyerapan dan pembebasan haba. Okay, jadi hari ini watak utama dekat sini adalah haba dan berdasarkan dengan teori kinetik. Okay, sebenarnya bagi kita sesuatu cecair ke, berpejal ke, ataupun gas ke, dia macam tentang perubahan haba yang menyebabkan dia berubah keadaan. Sebenarnya faktor yang benda yang akan menyebabkan dia mentukarkan keadaan itu sebenarnya adalah daripada teori kinetik. Dia adalah berubah kerana tentang teori kinetik. Jadi di sini kita boleh katakan bahawa teori kinetik adalah yang utama yang menyebabkan keadaan jirim tersebut berubah daripada keadaan berpejal kepada cecair, daripada berpejal kepada cecair kepada gas. Jadi ini adalah apa yang kita boleh perhatikan dalam perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak dan macam mana perubahan yang boleh berlaku padanya. Okey, jadi di sini kita lihat terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Jadi macam ais lah, bila dia menyerap haba sampai satu takat, dia akan berubah menjadi cecair. Tapi apabila air itu, cecair itu air itu dipanaskan sehingga mendidih, dia akan menjadi gas. Sebenarnya berlaku kepada sesuatu jirim apabila menerima haba atau membebaskan haba. Pemanasan atau penyejukan menyebabkan sesuatu jirim mengalami perubahan keadaan. Contohnya, apabila sesuatu cecair itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan menukar menjadi berpejal. Cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Ini adalah proses pembekuan. Jadi, wujudan haba ini dengan kinetik ini, teori kinetik ini adalah saling berkaitan. Bermaksudnya, apabila haba semakin banyak, kinetik dia akan semakin tinggi. Jadi, tenaga kinetik akan semakin tinggi. Jadi, apabila haba semakin kurang, tenaga kinetik akan semakin berkurangan. Jadi ini adalah bahagian kita boleh nampaknya apa kaitan dekat sini. Okay, lepas tu kita lihat lagi kepada seterusnya. Apabila bahan berpejal dipanaskan, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair, akhirnya menjadi gas melalui proses pendidihan. Setengah bahan pula akan berubah terus daripada pembejal menjadi gas. Proses ini disebut sebagai pemejawapan. Semasa proses pemejawapan, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah apabila zarah menyerap haba sehingga boleh bertukar secara langsung daripada pembejal menjadi gas. Ada yang bahan tu dia boleh berubah daripada pembejal terus kepada gas. Jadi nanti kita akan lihatlah satu persatu. Okay, kalau kita lihat tentang gambar raja ini, haba diserap apabila air dipanaskan. Pembebasan haba apabila air
sejukkan. Macam kita letakkan air itu di dalam peti sejuk lah. Jadi haba itu akan dibebaskan ke dalam peti sejuk. Okay, jadi kalau kita lihat gambar raja yang ini, muka surah 151 Okay, kalau kita lihat gambar raja ini, apabila dipanaskan, haba diserapkan. Apabila haba diserapkan tu, kita boleh nampak zarah-zarah dia akan semakin bebas. Kenapa dia akan semakin bebas? Kerana tenaga kinetik akan bertambah. Jadi kalau kita kalau cikgu tulis dekat sini lah, cikgu tulis dekat sini. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat di sini. Okey, tunggu sekejap dia sebenarnya tenaga kinetik juga akan bergerak sehala dengan macam haba inilah. Okey. Jadi apabila haba diserap, tenaga kinetik bertambah. Okay. Tapi apabila disejukkan, tenaga kinetik akan menjadi kurang. Jadi apabila tenaga kinetik menjadi banyak, bertambah, kita boleh nampak dekat bahagian sini, kamu nampak zarah-zarah semakin dia semakin jauh kan. Jadi apabila dia semakin jauh ini telah menunjukkan bahawa zarah-zarah ini dia boleh berubah daripada keadaan berbejal kepada cecair, daripada cecair kepada gas. Kalau kita tulis dekat sini lah. Tenaga kinetik bertambah. Okay, dekat sini tenaga kinetiknya bertambah. Tapi apabila dekat di sini, apabila dia disejukkan, tenaga berkurang. Dia akan berkurang. Okay, jadi ini adalah apa yang kita boleh nampak dekat sini lah. Okay, jangan risau untuk bahagian ini, cikgu ambil gambar supaya nanti boleh tunjukkan, cikgu boleh bagi kamu sebagai contoh dalam Telegram ataupun WhatsApp nantilah. Okay, contoh satu. Okay, jadi kita sambung. Okay. Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okay, jadi dalam sini kalau kita lihat dia secara keseluruhan, ini adalah secara keseluruhan. Jadi cikgu harap kamu boleh tengok dalam buku teks kamu supaya kamu boleh nampak gambaran yang lebih jelas daripada buku. Kerana apa yang cikgu dapat tunjuk dekat sini adalah terhad. Okay, jadi kita sambung. Jadi cikgu sekarang akan lihat kepada perubahan perbejal kepada cecair dahulu. Okay? Supaya di sini kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, jadi dekat perbejal, apabila perbejal dia berubah kepada cecair, haba diserapkan. Proses ini dinamakan sebagai proses peleburan. Jadi apabila songsan, cecair jadi perbejal, haba akan dibebaskan. Proses ini dipanggil sebagai proses pembekuan. Jadi apabila cecair ini jadi gas, haba diserap,
proses ini dipanggil sebagai pendidihan dan juga boleh dipanggil sebagai penyejatan. Okey, apa perbezaan pendidihan dengan penyejatan? Pendidihan ni dia hanya akan berlaku pada takat didik. Penyejatan ini dia tidak berlaku pada takat didik. Dia tidak berlaku pada takat didik. Jadi ini adalah perbezaan antara pendidihan dengan penyejatan. Okey. Kalau cikgu tulis dekat sini lah. Okey. Okey. Jadi pendidihan ini dia berlaku pada takat didik. Penyejatan tidak. Tapi apabila daripada gas tukar kepada cecair, dia dinamakan sebagai kondensasi. Ini adalah berlaku pada takat. Dia adalah berlaku pada takat didik. Penyejatan tidak. Tapi dalam kes yang special, yang istimewa, berbeza kepada gas terus, dia dipanggil sebagai pemejawapan haba diserap. Kalau haba dibebas daripada gas kepada pepejal, namanya juga adalah pemejawapan. Jadi kamu boleh nampak dekat sini lah. Dia adalah sama. Namanya adalah sama. Jadi kalau kita lihat dekat sini, itu kasih dia kecilkan. Jadi ini adalah secara keseluruhan yang kita boleh nampak. Jadi ini adalah daripada pepejal kepada cecair, daripada cecair kepada gas. Ada yang pepejal kepada gas dan gas kepada pepejal secara terus tanpa melalui cecair. Jadi tadi cikgu ada bagi sini takat didik kan. Jadi cikgu pun ambil ini sebagai contoh. Nanti cikgu boleh kongsikan dalam WhatsApp dengan Telegram untuk kamu. Okay. Ini sebagai contoh. Okay. Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya lagi. Okay. Jadi kita lihat muka surat 153. Kenapa pula macam ni? Sorry ya. Jadi kita lihat sini, peleboran. Apa yang berlaku apabila peleboran? Pepejal menyerap haba apabila dipanaskan. Ni macam margarin kan, kita letak pada kuali yang panas. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Jadi ini adalah tenaga kinetiknya bertambah lah. Baru dia akan bergetar dengan lebih kuat. Lepas tu, tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Jadi sebenarnya daya tarikan zarah-zarah pepejal itu memang adalah semula. Jadi tenaga haba ini dia adalah digunakan untuk mengatasi daya tarikan itu. Jadi apabila daya tarikan itu telah diatasi itu, pepejal itu akan menjadi cecair lah. Iaitu zarah-zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat sehingga ke takat lebur. Jadi ini adalah takat lebur. Jadi apabila dekat takat lebur ini, kita boleh nampak lah.
takat lebur ini, pepejal itu akan berubah menjadi cecair. Jadi ini adalah pada masa takat lebur. Jadi pepejal dia bertukar kepada cecair. Lepas tu kita lihat pendidihan. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai takat didih. Cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Jadi tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga haba yang diterima oleh zarah-zarah itu dia adalah mentukarkan dia kepada tenaga kinetik. Dan tenaga haba ini digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Jadi walaupun dia menjadi kepada cecair itu, dia masih ada daya tarikan dia. Tapi dia lebih lemah daripada keadaan masa dia berada dalam pepejal. Jadi apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun bergerak secara bebas dan rawat. Zarah-zarah pun akan secara bebas dan rawat. Dia adalah lebih daripada inilah. Di sini dia hanya bebas. Ini rawat. Cecair berubah menjadi gas. Lepas tu, tadi cikgu ada katakan pendidihan dengan penyejatan adalah berlainan kan. Jadi kita lihat kepada sini. Penyejatan berlaku pada sebaran suhu. Dia berlaku pada sebaran suhu. Bukan macam pendidihan. Pendidihan hanya berlaku pada takat didih. Jadi, cecair menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Cecair tersenjat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Macam kita menjemur baju kita lah. Menjemur kain kita itu. Jadi itu adalah proses penyejatan. Ataupun apabila kita letakkan air di macam ataupun kita lap lantai kan. Dia basah kan. Tapi selepas tu dia kering. Kenapa? Adakah proses pendidihan berlaku? Tak. Kalau pendidihan berlaku macam mana kita dapat pijat lantai kan. Jadi ini adalah proses penyejatan yang berlaku. Lepas tu kondensasi. Kondensasi adalah haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Macam mana kondensasi kita boleh nampak? Macam bila kita masak air kan, kita buka penutup, selepas air itu dipanaskan, kita buka penutup bagi periuk ke, ataupun heater ke, ada air yang berada dekat atas penutup dia kan. Itu adalah kerana air itu telah dikondensasikan daripada gas, daripada wap air itu. Jadi zarah-zarah akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain kerana tenaga kinetik semakin berkurangan. Apabila dia berkurangan, daya tarikan asal dia menjadi kuat. Sebenarnya bukan daya tarikannya tidak kuat lah. Hanya daya tarikan dia telah diatasi oleh daya kinetik. Jadi ini adalah apa yang berlaku lah. Jadi apabila suhu mencapai di bawah takat didih, gas akan bertukar menjadi cecair. Gas akan bertukar menjadi cecair. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah seperti waktu pagi kan kita nampak daun dekat pokok itu dia ada air. Dia ada air. Kenapa? Kerana ini kondensasi dia berlaku lah. Lepas tu pembekuan. Pembekuan ni adalah cecair membebaskan haba apabila disejukkan.
Zarah-zarah kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan lagi. Jadi apabila suhu mencapai takak beku, zarah-zarah akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Cecair berubah menjadi pepejal. Macam kita letak air dekat dalam freezer kan. Akhirnya dia menjadi ais. Okay? Lepas tu kita lihat lagi pemejawapan. Pemejawapan adalah proses pepejal berubah secara langsung menjadi gas. Pun adalah daripada gas berubah kepada pepejal. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemejawapan. Okay, jadi di sini kita boleh nampaklah di sini ada berapa istilah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam sini 6 istilah ini kamu mesti ingat. Mesti dapat spellingkan dia. Dan mesti tahu dia adalah apa keadaan. Misalnya kita katakan peleburan. Peleburan adalah daripada pepejal kepada cecair. Pendidikan adalah daripada cecair kepada gas pada takak tidih. Penyejatan juga adalah daripada cecair kepada gas tapi pada sebaran suhu. Penyejatan kondensasi adalah daripada gas kepada cecair juga melalui takak tidih. Pembekuan adalah daripada cecair kepada pepejal juga adalah pada takak, dia adalah di dalam takak beku. Pemejawapan adalah daripada pepejal ke gas ataupun gas kepada pepejal. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kamu perlu ingat. Perlu ingat supaya kamu dapat menjawab soalan dalam latihan ataupun dalam peperiksaan nanti. Dan dia juga adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Okay. Lepas tu kita lihat lagi kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 154. Okay. Sains dan saya. Lihat buih-buih dalam sup itu. Apakah yang terkandung di dalamnya? Adakah gas atau cecair? Buih itu merupakan lapisan nipis cecair yang mengandungi gas. Jadi ini adalah apa yang kita boleh perhatikan dalam kehidupan seharian kita. Kalau kamu tidak tahu, bila mak masak tu, kamu cuba berdiri dekat tepi lah. Jangan dekat sangat. Boleh perhatikan. Itu kamu akan nampak dengan lebih banyak. Okay, lepas tu di sini kamu boleh nampak ada aktiviti lah. Aktiviti A adalah suhu tidak berubah apabila pendidikan air. Jadi kalau kita ada balik sekolah, cikgu dapat tunjukkan ini untuk kamu. Okay, jisim tidak berubah semasa perubahan fizikal. Macam ais kan, bila dia berubah kepada air itu sebenarnya jisimnya tidak berubah. Okay, ini adalah salah 2. Ada lagi. Okay. Perubahan jisim apabila garam melarut. Okay. Kenapa akan berlaku perubahan jisim? Lepas tu ada lagi perubahan jisim apabila pengembangan pepejal. Jadi dekat sini jisim tidak berubah apabila garam melarut. Dan jisim tidak berubah apabila pepejal berkembang. Jadi ini hanya keputusan cikgu dapat beritahu kamu. Kalau ada peluang, cikgu pun harap kita dapat buat eksperimen ni. Kamu boleh nampak. Okay? Jadi kita lihat kesimpulan dekat sini. Apabila sesuatu bahan dipanaskan, suhu akan meningkat. Dan apabila sesuatu bahan disejukkan, suhu akan menurun. Walau bagaimanapun,
Suhu tidak akan berubah ketika mencapai takak beku, takak lebur dan takak lidih semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan. Keadaan ini berlaku kerana tenaga kinetik zarah-zarah tidak bertambah. Kerana pada masa itu dia tidak bertambah tenaga kinetik. Haba diserap ataupun dibebaskan adalah memastikan daya tarikan antara zarah-zarah diatasi ataupun dibentuk. Semasa perubahan fizikal ini berlaku, jisim juga kekal tidak berubah kerana kuantiti zarah tidak berubah apabila dipanaskan atau disejukkan. Perubahan berlaku hanyalah pada tenaga kinetik zarah-zarah tersebut. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh hafal. Jadi perkara yang pertamanya adalah tentang tenaga kinetik. Macam mana dengan keadaan kinetik? Okay. Dan macam mana dengan keadaan daya tarikan? Itu yang kita kena tahu, kita kena dapat highlight kan. Apa yang berlaku pada suhu? Suhu tidak berlaku, tidak berubah bila pada takak beku, daripada takak beku, takak lebur dan takak lidih. Suhu tidak berubah. Jadi dekat sini perubahan fizikal dia. Macam mana perubahan fizikalnya? Jisimnya macam mana? Lepas tu kuantiti zarahnya macam mana? Kuantiti zarah. Apa maksudnya kuantiti? Kuantitinya kita boleh bilang 1, 2, 3 ada berapa. Kalau ada 3 zarah, dia tidak berubah. Dia masih 3 lagi. Okay? Perubahan yang hanya berlaku pada tenaga kinetik. Jadi ini adalah terms-terms dekat sini yang penting yang kamu kena tahu macam mana dia efek dalam perubahan keadaan jiring. Okay? Jadi kita lihat kepada muka yang seterusnya, muka surat yang seterusnya, kita lihat. Okay? Air daripada pakaian yang basah tersenjak menjadi wap ke udara melalui proses penyenjatan. Ini adalah contoh perubahan keadaan jiring dalam kehidupan seharian kita lah. Kamu mesti tahu kenapa? Kerana dalam soalan akan ditanya macam tu. Apa yang berlaku ini? Apa proses ni? Ini adalah proses apa? Ini adalah proses penyenjatan. Lepas tu dia ada lagi apa? Ada lagi yang bawah ni. Okay. Pembekuan membolehkan krim manis membeku menjadi ais krim. Okay. Ais kering digunakan oleh peniaga ais untuk mengelakkan ais daripada cair. Jadi ini adalah apa? Ini adalah pembekuan. Ini adalah apa? Ini adalah pemejawapan. Ais kering tu dia melalui proses pemejawapan. Okay, lepas tu ubat gegak yang semakin mengecil ialah contoh perubahan pejal secara langsung menjadi gas melalui proses pemejawapan. Embun terbentuk apabila wap air di udara terkondensasi menjadi titisan air. Jadi ini adalah kehidupan seharian yang kita boleh nampak. Mungkin yang ini kamu tidak nampak sangatlah kerana jarang kita akan nampak sekarang ini. Okay? Kenapa? Kerana sekarang kita pergi kedai beli itu semua adalah di dalam fridge kan. Kecuali yang mereka yang menunggang basikal itu, yang menjual
Aiskrim tu dia menggunakan ais kering. Di dalam peti dia letak aiskrim tu. Okay, jadi ini adalah contoh-contoh dan kita sudah kira habis untuk topik ini hari ini. Sebenarnya pun boleh katanya kita sudah habis untuk bab ni dan minggu depan kita akan pergi kepada jadual perkala. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Cikgu nak kamu lihat kepada buku kerja anda. Jadi hari ini kita akan bincang. Okay. Jadi muka surat 73. Okay, buku kerja kamu muka surat 73. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Cikgu buka ini dulu. Okay. Nyatakan proses yang terlibat dalam perubahan keadaan jirim. Kemudian lengkapkan ruang berdasarkan teori kinetik jirim. Jadi di sini kamu kena tahu macam mana apa nama bagi proses-proses. P adalah daripada bepergian kepada cecair. Bepergian kepada cecair. Dia adalah proses peleburan. Dia adalah proses peleburan. Q adalah daripada cecair kepada bepergian. Dia adalah proses apa? Dia adalah proses pembekuan. Dia adalah proses pembekuan. Lepas tu R adalah daripada cecair kepada gas. Dia adalah proses. Dia ada dua proses. Dia adalah proses pendidikan atau penyejatan. Dia adalah proses pendidikan ataupun proses penyejatan. Lepas tu S adalah daripada gas kepada cecair. Dia adalah kondensasi. Kondensasi. Okey. Ada dekat sini ya. Semua ada dekat atas. Okey, P adalah daripada bepergian kepada gas terus, U adalah daripada gas kepada bepergian terus. Dua-dua proses ni adalah sama, dipanggil sebagai pemenjawapan. Okay. Ini pun sama. Ini pun sama, cikgu tak nak tulis. Okay. Lepas tu, kita lihat proses P. P adalah peleburan. Peleburan itu zarah macam mana? Zarah menyerap haba dan bergetar. Zarah akan menyerap haba dan dia akan bergetar dengan lebih cepat. Okay, macam mana Q? Q adalah daripada cecair kepada bepergian. Zarah akan macam mana? Zarah akan membebaskan haba. Zarah akan membebaskan haba dan bergerak apa? Bergerak sangat perlahan. Dia akan bergerak dengan sangat perlahan dan berkumpul. Berkumpul apa? Berkumpul rapat. Dia akan berkumpul rapat. Okay? Macam mana A? A adalah daripada cecair kepada gas. Jadi A daripada cecair kepada gas, dia juga sama seperti P lah. Dia menyerap haba dan dia akan bergerak dengan lebih cepat. Dan macam mana? Berjauhan. Dia akan bergerak dengan lebih cepat dan berjauhan. Okay, lepas tu X.
S adalah daripada gas kepada cecair. Jadi zarah dekat sini akan membebaskan haba dan mendekati antara satu dengan yang lain. Okey. Lepas tu kita lihat yang B. Yang soalan 2. Azlan memerhati termometer semasa proses peleburan ais dan pendidihan air seperti raja yang di bawah. Okay. Dia mendapati suhu ketika kedua-dua proses kekal tidak berubah. Terangkan apa yang berlaku dengan pemilihan jawapan yang betul. Suhu tidak akan berubah ketika perubahan keadaan jiring dari apa? Dari pepejal. Dari pepejal kepada apa? Kepada cecair. Kepada cecair semasa peleburan. Dan daripada cecair kepada gas semasa pendidihan. Hal ini demikian kerana tenaga kinetik zarah-zarah bertambah tak? Tidak. Masa perubahan keadaan zirim tu, tenaga kinetik tidak bertambah. Tenaga kinetik tidak bertambah. Dan tenaga haba dibekalkan akan apa? Diserap. Diserap untuk mengatasi daya tarikan. Daya tarikan antara satu sama lain. Okay, jadi ini adalah apa yang berlaku dekat sini lah. Dia haba itu tidak pada perubahan jiring tu, haba tidak digunakan untuk menambah tenaga kinetik. Dia adalah digunakan untuk mengatasi daya tarikan. Okey, kita lihat kepada soalan 3. Rajendran mendapati bahawa jisim gula kekal tidak berubah walaupun dilarut ke dalam air seperti yang ditunjukkan dalam raja di bawah. Gurunya Puan Hamidah mengatakan semua jisim bahan adalah tidak berubah semasa perubahan fizik. Perubahan fizik dekat sini adalah merujukkan kepada daripada cecair kepada daripada pepejal kepada cecair. Ataupun daripada cecair kepada gas. Berdasarkan pengetahuan anda tentang jirim, terangkan mengapa jisim adalah kekal tidak berubah kerana apa? Kerana kuantiti. Kuantiti. Zarah-zarah kekal tidak berubah. Kekal tidak berubah. Perubahan berlaku hanya pada tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Zarah-zarah tersebut. Jadi ini adalah jawapan dia. Lepas tu untuk soalan 4, nyatakan perubahan keadaan jiring berlaku dalam kehidupan seharian kita seperti yang ditunjukkan di bawah. Pembentukan awam tu adalah apa? Pembentukan awam tu sebenarnya dia adalah kompensasi. Penyediaan garam daripada air laut adalah penyenjatan. Ubat gagak mengecil adalah pemenjawapan. Air panas dipanaskan dalam cerek adalah pendidihan. Ini cikgu tidak bagi, cikgu nak kamu sendiri yang tulis. Okey? Jadi, dekat sini kita boleh lihat kita sudah selesaikan
topik ini. Jadi, ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, kamu boleh cuba typing. Okay. Kalau tidak ada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu siapkan 2 muka surat ini dan hantar, ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Okay. Jadi kita sampai sini saja dekat sekarang hari ini. Okay. Jadi bye-bye. Kita jumpa hari Isnin minggu depan. Bye. Okay, nampak? Okay, bye. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye semua.